Dan ada pun perkara yang kedua mewajibkan mendahulukan ilmu. Bahawasanya ilmu yang manfaat itu buat buah takut, buah takut akan Allah Subhanahu Wa Taala dan hebat akan dia. Ada pun perkara yang kedua, yakni dua perkara. Yang pertama, buat yang Allah Taala suruh, tinggal yang Allah Taala larang. Perkara yang Allah Taala suruh kita buat, tinggal yang Allah Taala larang. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan daripada Nabi hendaklah kamu ambil, dan apa yang dilarang oleh Nabi hendaklah kamu tinggalkan. Maka perkara yang kedua, iaitu perkara yang merujuk kepada suruh buat dan suruh tinggal, yang mewajibkan mendahulukan ilmu. Hendaklah dalam keadaan kita kena tahu, kena ada ilmu. Kita kena tahu apakah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dan apakah yang Allah Ta'ala larang pada kita. Allah Ta'ala perintah mendapa? Allah Ta'ala perintah kita semayang, Allah Ta'ala perintah kita puasa, dan Allah Ta'ala perintah kita keluar zakat. Semayang ayatnya wa aqimus salat, suruh zakat wa atawuz zakah, keluarkanlah zakat. Suruh puasa kutiba alaikumus siyam, difadukan kepada kamu berpuasa. Maka Allah Ta'ala suruh kita mengerjakan haji, suruh menunaikan haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah, tunaikan haji, tunaikanlah umrah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka semuanya perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak dapat tidak, perintah yang kita nak buat ni kita kena ada ilmu. Kalau bab semayang, kita kena tahu ilmu tentang semayang. Macam mana, apakah syarat dia semayang, apakah syarat sah semayang, apakah rukun semayang, apakah perkara yang membatalkan semayang. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan haji, begitu juga dengan zakat dan sebagainya. Tidak dapat tidak, kena ada ilmu. Dalam bab semayang banyak pula. Semayang, ada semayang hak wajib, ada semayang hak sunat. Maka hak sunat kita kena tahu, hak wajib kita kena tahu. Hak wajib bila kita tinggal maka berdosa. Kena tahu pula apakah yang dikatakan dosa. Dosa itu yakni akan dapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tinggalkan dia. Maka kena tahu perkara ni berdasarkan kepada ilmu. Dalam bab semayang kita kena tahu pula, selain daripada hukum semayang daripada syarat, kita kena tahu hukum mengenai masbuk muwafiq. Ramai orang yang semayang tak tahu hukum masbuk muwafiq. Selain daripada tu, bagi orang yang musafir pula, dia kena tahu mengenai hukum tentang semayang jamak qasar. Maka kita buat ibadat ikut orang saja. Orang buat pun kita buat, kita tak tahu, maka hukum semayang kita tidak sah. Orang hak buat tu sah, dia semayang, dia tahu atas hukum dia. Maka kalau dia orang tu yang seorang lagi, dia tak tahu. Contohnya dia tak tahu yang mana satu yang wajib, yang mana satu yang sunat. Yang mana satu yang wajib, yang mana satu yang sunat, dia tak tahu. Bila orang, dia pun tanya orang, dia kata saya tak baca tayat awal, sah tak semayang saya? Sedangkan semayang tayat awal itu sunat. Ataupun dia tak tahu apakah kunut ni wajib ke tidak. Dia kata saya ni semayang subuh, saya tak baca pun kunut, sah ke tidak sah semayang saya? Yang ni orang yang tak dapat beza di antara wajib ataupun sunat. Maka tidak dapat tidak, kita nak buat yang apa yang Allah Ta'ala perintah, kita kena tahu. Kita nak keluar zakat, kita kena tahu mengenai zakat. Macam kita hari ni keluar zakat dengan duit. Dalam mazhab kita Syafi'i, keluar zakat dengan beras, tak boleh dengan duit. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanafi, boleh kita keluar zakat dengan duit. Tukar dengan khimah. Khimah ni harga dengan duit, maka boleh melalui dalam mazhab Hanafi. Tapi bagi kita yang mazhab Syafi'i ni, nak keluar juga dengan duit. Sebab kebanyakan ni orang keluar dengan duit. Masa kita budak-budak kecil, saya ingat masa saya budak-budak pergi surau dekat tu, masa tu surau kayu. Surau kayu surau waktu tu naik-naik pun, surau kayu naik. Pergi kat surau kayu, musim nak bayar zakat fitrah, orang kata beras duk timbang, duk sukat beras ni. Mungkin hak apa ni, hak depan saya pun mungkin masih lagi ingat. Duk sukat dengan beras belaka ni. Sebab apa? Sebab dalam mazhab kita Syafi'i, hendaklah dibayar dengan beras, makanan yang mengenyangkan. Tetapi hari ni orang ada bayar dengan duit. Boleh ke tak boleh? Kita pun tak tahu. Orang bayar dengan duit, dia bayar dengan duit juga.
Jadi setiap amal ibadat sebenarnya yang menyebabkan amal ibadat seorang tadi tidak diterima oleh Allah adalah amalan yang dibuat tidak berdasarkan kepada ilmu. Maka kita pun kena tahu, baik dalam mazhab Hanafi boleh buat keluar dengan duit. Dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang lemah mengatakan boleh. Yang ini pandangan daripada Al-Imam Hasanul Basri. Boleh mengatakan kita keluar dengan duit. Kita pun tahu pandangan lemah, nak keluar dengan duit keluar. Tapi mana yang afdal, yang nak senang sikit kita keluar dengan beras tak dengan duit saya. Bayar lebih sikit tapi untuk bahagian zakat. Kerana apa? Ini Allah Taala nak minta pada kita. Kalau Allah Taala minta sikit kita keluar banyak, itulah yang lebih baiknya. Maka setiap amal ibadat biar kita tahu apa yang kita buat. Maka tidak dapat tidak, hendaklah mendahului dengan ilmu. Bila nak tahu dengan ilmu, cara macam mana? Boleh duduk rumah saja dapat ilmu? Tak. Tidak dapat tidak, kita kena keluar. Bila kita kena keluar, kita kena duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, kadang-kadang faham, kadang-kadang tak faham. Kadang-kadang cerah mata, kadang-kadang nyata mata. Dia begitu. Kadang-kadang tak faham. Maka masa tak faham tu kita bertanyalah, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui seandainya kamu tidak mengetahui. Tidak dapat tidak, kena ada ilmu. Bila buat amal ibadat berdasarkan ilmu, baru amal ibadat tadi menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ilmu yang wajib kita ketahui dan wajib kita belajar. Dan orang yang duduk dalam keadaan jahil, tak belajar, tak tahu ilmu, maka dia duduk dalam dosa sama sampai ke akhir hayat kalau dia tidak pergi belajar. Maka dia kata di sini mewajibkan mendahulukan ilmu. Mana kita nak buat apa-apa biar kita tahu ada ilmu. Baik, kita nak pergi ke Mekah. Sekarang ni kita dah ada PT sebagai contoh. Ataupun kita tak naik, nama kita tak naik lagi. Daftar tabung haji, nama tak naik lagi. Ataupun kita tak melayakkan lagi kita pergi ke Mekah. Maka kita tak tahu bab ilmu tadi, bab ilmu haji di Mekah. Orang kata tawah. Berapa kali tawah? 3 kali tawah. Tawah ada berapa kali pusingan tawah? Pusingan tawah ni 5 kali. Bukan pusingan tawah 5 kali, tawah ni ada 5. Satu pusingan tawah ni 7. Satu pusingan tawah di satu pusingan saja satu tawaf. Maka ada tawaf kudum, tawaf selamat datang. Tawaf selamat datang, mula mari kita pun tawaf. Ada tawaf sunat, kita duduk kat Mekah kita buat sunat tawaf sunat. Ada tawaf umrah, kita buat umrah, maka kita tawaf dalam umrah tadi. Ada tawaf wajib, dia panggil tawaf ifadah, kita pun tawaf masa mengerjakan haji. Ada tawaf wida, ada tawaf kita nak balik, itu dia panggil tawaf wida. Maka kita kena belajar sebelum kita nak pergi. Maka setiap amalan yang kita nak tahu ni, hendaklah mendahulukan ilmu, hendaklah berdasarkan pada ilmu. Dan kalau kita dah mayang lama dah, ataupun kita baru dah nak belajar, masa dah lewat orang nak belajar, memang masalah sikit. Tapi walau bagaimanapun kita kena belajar untuk melakukan amal ibadat. Dan tolong pastikan setiap amal yang kita buat ini berdasarkan kepada ilmu. Bias baik puasa, baik haji, baik itu. Maka ulama mengatakan kalau nak tahu ibadat yang kita buat, yang pertama hak wajib dia kita kena tahu. Sembahyang kena tahu hukum sembahyang. Ada berapa hukum sembahyang? Hukum sembahyang ada 13. Ada setengah kitab kata 17. 13 dengan 17 supaya je. Macam katakan rukun, hak 13 dia baca sebut rukun serta rakaat serta tamak nina. Hak 17 dia kata hak rakaat kemudian tamak nina, dia kira kau banyak sikit. Mula bala saya belajar 17, saya belajar 13, mu belajar tak habis mu 13. Padahal supaya je. Antara 13 17 tu kena tahu hukum sembahyang. Tahu belaka dak hukum sembahyang? Kena tahu. Kemudian kena tahu perkara yang batal sembahyang. Batal sembahyang orang ramai tak tahu. Batal sembahyang. Dalam kitab Safinatun Najah ada batal sembahyang ada 14. Ada 14. Setengah kitab kata 13. Kadang 13 14 supaya je. Ada setengah tu dia tambah lagi 17. Sama dengan rukun. Ini tengok. Maka kita kena tahu. Tahu tu sekurang-kurang walaupun kita tak boleh nak kira daripada 1 hingga ke 13, hingga ke 14, tapi kalau orang tanya, cakap dalam semayang boleh tak? Cakap dalam semayang boleh tak?
Tak boleh. Tak boleh cakap dah semayang. Okey, baik, cakap dah semayang, tak boleh. Tapi kalau orang tu semayang, dia tersalah. Patutnya dia duduk tayat akhir. Patutnya dia duduk tayat awal, dia berdiri. Maka dia pun berdiri, dia kata, salah. Dia tak sebut salah, dia sebut saja. Boleh tak sebatal tak semayang dia? Maka ulama mengatakan bahawa kalaulah cakap dalam keadaan tidak sengaja, tak batal. Tertubik gitu tak batal. Tapi kalau sengaja, batal hukum dia. Jadi kena tahu mana sebatal, mana tak batal. Kalau tidak, Allah macam orang baru masuk Islam lah. Dia baru masuk Islam, belajar dengan Tok Imam. Bila belajar Tok Imam, dia 4 orang. Tengah-tengah semayang, mari tiku. Orang pertama kata, tu tiku. Orang kedua kata, mayang, jangan cakap. Orang yang ketiga kata, mu semayang tak pakai belaka mayangmu. Sebab cakap. Orang yang keempat kata, mujur aku dah cakap. Batal belaka pak-pak. Batal belaka. Tu kena tahu. Maka berdasarkan ilmu, bahawa amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap tu kita tak tahu, kita pun tanya orang yang tahu, dan kita menghadiri majlis ilmu, dan supaya amal ibadat yang kita lakukan diterima oleh Allah Taala. Maka dia kata di sini bahawasanya ilmu yang manfaat, yakni ilmu agama. Ilmu dunia ni bukan ilmu tak manfaat, ilmu manfaat. Tapi yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ghazali di sini adalah ilmu agama. Kerana dengan ilmu dengan agama ni mengelokkan ibadat kita. Mengelokkan ibadat kita. Maka ilmu yang bermanfaat itu buah takut akan Allah Taala, yakni menghasilkan buah takut pada Allah. Hasil ni kan buah kan, kita tanam, lepas tu hasil buah. Buah tu nak kita tambah bunga. Kita nak buah. Maka buah ni hasil daripada tanaman. Maka hasil daripada kita belajar merasa takut kepada Allah Taala. Orang belajar dia ambil berat aku halal haram. Orang tak belajar dia faham belaka. Maknanya orang hak tak belajar. Tapi orang belajar, dia tahu ni hak orang tamu ambil, hukum dia haram, hukum dia tidak boleh. Dah tahu dah haram, kenapa berdosa. Dah tahu dah berdosa ni macam mana, akan masuk dalam api neraka. Orang yang belajar, dia tambah kata orang dah, dia tahu dah. Kita kata ke orang, kita pula berdosa. Orang kata kita memang dosa, kita balas balik dengan kita kata berdosa pula. Jadi kita orang belajar dah tahu dah. Kita tambah dah buat dosa. Jadi dengan habis belajar ni, maka selamatlah dia. Menghasilkan takwa, rasa takut kepada Allah. Maka kata ulama, siapa yang belajar, bila dia belajar merasa semakin takut kepada Allah, maknanya dengan arti kata dulu tak ambil berat, sekarang ni ambil berat, maka dia sebenarnya bermakna dia semakin hampir dengan Allah. Maknanya sabit dia belajar. Bagai contoh lah, dulu tak pakai tudung, contoh saja. Tak pakai tudung. Dah ni semenjak belajar ni pakai tudung. Mula-mula masih nak mari je pakai tudung. Mula-mula. Ni nak pergi belajar ni pakai tudung. Berapa nak pakai tudung? Dah orang lain pakai belaka. Mula-mula. Lagi orang lain pakai belaka. Takkan kita seorang pun pakai saya. Lama-lama. Lepas tu duduk rumah dah pakai tudung. Ustaz lalu tembak lari. Tembak lari dia. Takut tak habis. Ni kata wala kata ada tok atas tu. Tok atas kepala. Tapi lama dah sikit dah tahu dah. Tak kira lah. Ada orang tak ada orang pergi mana-mana dah pakai tudung dah. Dah pakai tudung. Tapi keluar rumah dah pakai tudung ni. Biar sidai baju dah pakai tudung ni. Pakai awal lagi. Lama-lama tu lepas pada tu dah tahu dah sikit. Dah kira sidai baju pakai tudung. Salah kerja dah takut sangat. Tidur pakai tudung. Maknanya jadi nak beritahu tu tanda dia dah semakin dekat dengan Allah Ta'ala dah. Maka kata ulama, siapa yang belajar dia merasa takut kepada Allah, semakin hampir dengan Allah, merasa semakin takut pada Allah, semakin meninggalkan benda-benda yang haram, bermakna dia semakin hampir dengan Allah. Siapa yang hadir ke sini dulu tak macam tu, dan ni dah berubah, bermakna dia semakin hampir dengan Allah Ta'ala. Tetapi siapa yang belajar semakin tak takut dengan Allah Ta'ala, makin rasa tak ada apa-apa pun, bermakna dia bukan semakin dekat, dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka faedah daripada orang belajar rasa takut dengan Allah Taala. Maka tidak akan sama orang belajar dengan orang tak belajar.
Orang yang belajar dia akan tahu. Kul hal yastawil ladzina ya'lamu wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang belajar dengan orang yang tak belajar? La yastawun, tidak akan sama orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Maka menghasilkan rasa takut kepada Allah dan merasa hebat akan Allah Ta'ala, rasa takut pada Allah. Jadi dah tahu dah dosa dah sebagainya, rasa tambah. Berasa tambah. Lepas tu alhamdulillah saya jumpa seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia kata saya tak tahu, saya masuk kuliah ustaz kali, saya pun cakap dia terkena atas kepala dia, kena atas kepala dia, dia pun ambil keputusan, dia berubah serta-merta. Berubah serta-merta. Akhir kali dia pun beritahu, alhamdulillah semenjak daripada tu saya pun tak buat dah benda-benda dah. Kalau dulu tak tinggal puasa pun puasa, tak puasa, ni pun dah tahu dah. Kita nak tanggung dosa macam mana, kita punya ruginya kita tak tahu. Alhamdulillah akhir hari dah tinggal dah perkara hak tak molek. Yang tak bangun semayang malam tu dah dengar-dengar ada betapa pentingnya semayang malam, dah bangun pula semayang malam. Yang kurang-kurang berzikir tu, bila dapat zikir, kau zikir. Maknanya kau rajin dah berzikir, semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Ini bermakna dia telah mendapat ilmu yang bermanfaat. Masalah sedikit sebanyak tu, itu serah pada Allah. Tapi bila kita dah dapat ada berasa dah boleh beramal, dah berasa takut kepada Allah, ini menunjukkan bahawa kita semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang takut pada Allah adalah orang yang ada ilmu. Tak ada, dia duduk rumah, tak ada benda, tak pergi masjid surau, tak pergi belajar, tapi takut pada Allah, tak berlaku gitu. Biasa orang yang ada ilmu rasa takut pada Allah Ta'ala. Ada seorang budak bila turun je ayat, bila dibaca ayat ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka, orang tua hak dengar tak nangis-nangis pun. Orang tua hak dengar masih lagi berseronok, tapi ada budak nangis dah masa ketika tu. Maka orang tua pun tanya, "Bapa mu menangis? Mu tak ada dosa, mu kecek lagi?" "Lainlah, aku banyak dosa." Aku banyak dosa. Kata budak tadi, aku takut api neraka. Namun takut apa tapi api neraka? Allah Ta'ala tak campur kamu dalam api neraka sebab mu budak kecil, mu tak buat dosa lagi. Aku yang buat dosa banyak ni sebab aku tua dah. Kata budak kecil tadi, "Pocik silap." Sebab apa? Sebab apabila kita nak bakar apa satu-satu benda yang besar, kita bakar kecil dulu. Jadi orang kecil tu, bila orang kecil baru kita bakar besar. Maka orang tua tadi pun termenung. Dia kata, "Mu ni walaupun kecil, mu dah faham dah." Dah faham dah. Maka tidak dapat tidak. Ilmu yang bermanfaat ini, ilmu yang menyebabkan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekurang-kurangnya rasa perubahan tu ada. Dulu semayang lewat waktu. Jadi bila dengar kuliah, saya harap kita semayanglah awal waktu. Jangan semayang lewat-lewat waktu. Dah dulu pula dengan dia kata pakai apa, kadang-kadang pakai tudung, kadang-kadang tak pakai tudung. Ni kena pakai tudung. Dulu kok apa ni, suara tinggi dengan suami, dan ni suara lembut je dengan suami. Suami pas suka je dengan kita. Saya suka sungguh. Dia pun atas sama tiap kali hari kami. Tiap kali hari kami mari belajar. Dah rasa berubah dah.